Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ikrami Omar. Saya Hilmi Salam bin Ruslan. Dalam podcast Jelajah Sirah. Okay, insyaAllah macam yang last time kita nak cerita berkenaan dengan travel, nak cerita tips-tips dan banyak lagi lah input-input yang kita akan share. Untuk sesi kali ni, kita nak buat dua tajuk penting lah, dua tajuk utama. Yang mana satu, kita akan share berkenaan tips macam mana untuk newbies ni nak jadi traveller. Bila kita nak jadi traveller kan, apa yang perlu kita kena siap, macam mana kita nak mula ni, Preparation kita lah. Lebih betul, preparation untuk kita mula menjadi traveller. Bolehlah guna tip-tip yang ada ni bagi mungkin orang yang baru habis belajar, baru nak start kehidupan kan. Dah start ada duit masa belajar, mungkin kita boleh berjalan dekat-dekat. Duit pun boleh, belum ada boleh dan sebagainya. yalah, macam kalau kata student cuti SEM, nak plan something, ataupun dah bekerja, anak-anak cuti sekolah nak plan something, boleh. Kita namakan sebagai newbies lah. Yang tu tajuk pertama yang akan kita share. Kemudian yang kedua, kita nak share berkenaan dengan tips macam mana cara mudah nak kumpul duit, nak plan kewangan ni. Yalah, dah jadi newbies, nak pi travel tapi duit tak ada, macam mana kita nak travel? Jadi sebab tu kita nak share, kita akan cuba kupaskan apa idea-idea yang dah kami ada untuk audien ataupun untuk pendengar-pendengar praktikkan, insyaAllah. Basically research yang kita buat kali ni pun based on apa yang ada dekat internet lah. Mostly dekat internet, tapi benda tu yang macam contoh saya personal, memang kita buat step-step tu. Tapi hari ni kita cuba sampaikan. Mungkin ni akan bagi manfaat juga kepada semua yang menonton. Okay, sebelum tu Salam, nak tanya, kalau Salam biasa kalau travel ni, travel macam mana? Yalah, ada setengah orang dia suka macam DIY. Ada setengah orang ni dia memang takut nak DIY. Dia biasa dia mesti kena guna syarikat, dia mesti. Jadi Kalau dua perancangan berbeza. Personal lah, kalau personal peribadi, saya lebih suka travel yang dengan plan yang komplit, dengan duit yang mencukupi. Baru seronok travel tu. Betul lah, itu betul mungkin lah. ada orang yang boleh DIY hari ni, ambil beg terus keluar rumah pergi berjalan. Saya mungkin bukan jenis macam tu. Yalah, masing-masing punya orang kan. Betul. Macam Ikrami macam mana? Saya sebenarnya Boleh pakai beg keluar kan? Boleh. Boleh. Kita berbeza lah dia sebenarnya kalau dari travel ni, kalau macam saya sendiri pun, kalau saya contoh, saya memang suka travel. Memang daripada muda memang suka travel, tak kira sama ada backpack ataupun luxury punya style. Cuma yang penting dia macam ni tau. Kalau kita plan daripada awal, kita ada modal sekian-sekian nak pergi luxury punya style, so kita akan pergi luxury punya style. Tapi kalau dalam satu masa, contoh yang kewangan tak berapa cantik, tapi nak travel juga, saya boleh. Memang pernah galah beg itu pusing Europe. Pernah buat. Cuma yang banyak penting kisah lagi balik. Banyak kisah. Yang penting kita macam tadilah, kita nak kena plan macam mana kita nak nak travel tu. Okey, untuk apa yang saya boleh share, tips yang pertama untuk kita punya kawan-kawan, untuk kita punya audien yang mendengar, untuk newbies, bila kita nak travel, apa yang saya boleh cadangkan berdasarkan apa research yang kita buat, kita boleh cuba plan untuk pergi tempat yang lebih dekat. Contoh kita kata dekat ni, kita kalau macam kita buat company travel, kita ada inbound, outbound. Senang cerita, saya nak fokuskan kat sini, kita boleh try dengan cara inbound dulu. Inbound ni maksudnya kita travel tempat dekat dalam negara. Contoh, saya daripada Kedah, kita boleh sama ada dalam Kedah tu sendiri. Sebenarnya kita kalau kata saya orang Kedah, dalam Kedah sendiri pun belum habis lagi pusing. Dan kita orang Malaysia, dalam Malaysia sendiri pun kita belum habis lagi pusing. Jadi why not, untuk permulaan kita test, kita pusing dulu kawasan-kawasan yang terdekat. Kita pergilah, contoh macam saya katakan Kedah, kita ada di Isik, kita ada di Bali. Kadang-kadang tempat yang kita macam politik tak ada politik. Politik tak boleh lah. Kita ada di Iyan, kita ada pulau-pulau yang orang tak teroka, tapi sebenarnya tempat-tempat itu tempat-tempat cantik. Itu kalau kata dalam negeri. Kalau kata di seluruh Malaysia ni pun sebenarnya banyak. Jadi why not
kita try benda-benda macam tu dulu. Contoh duduk Selangor dah berapa lama dah? Duduk Selangor dia ada dekat 7-8 tahun. 7-8 tahun. Tak habis ya? Tak habis. Tempat kawasan Selangor pun tak habis. tak sempat. Sebenarnya tak habis. Tambah sekarang ni pula bila orang kata apa? Di media sosial ni kita ada TikTok, IG dan sebagainya. Bila lalu video-video FYP tu kan dekat TikTok tu kan, kita tengok, ui ni dekat Selangor ni tak pernah pergi lagi. Tu nak abang kata banyak lagi benda yang kita nak kena teroka. Jadi why not untuk kita newbies, kita start daripada tempat-tempat yang terdekat dulu. Itu antara tips yang pertama saya boleh share. Mungkin Salam boleh tambah. Macam tadilah, mungkin sedikit tambahan lagi. Sebelum kita pergi ke tempat-tempat yang jauh, mungkin kita boleh buat research dulu. Contoh kita ada satu trip, ambil lah yang tadi kita sebut di dalam negeri kita sendiri. Macam contoh sekarang ni kita dah ada dekat Selangor kan. Kita ada Selangor, kita boleh cari tempat yang kita, contoh kita nak pergi hujung minggu lah sebagai contoh. Kita buat research dulu. Satu tempat ni mungkin tempoh perjalanan berapa lama nak pergi ke situ, kemudian cuaca dekat situ main peranan sangat. Cuaca. Contoh kalau kita nak bawa anak-anak dan sebagainya, dah berkeluarga kan? Dah berkeluarga ramai lah. Alhamdulillah. Okey, jadi mungkin kita kena buat research dulu sesuai ke tempat kanak-kanak nak main dekat situ. Betul. Cuacanya macam mana, kalau panas nak kena bawa pakaian yang sesuai contohnya. Tu di antara perancangan yang kita boleh buat. Kemudian kalau kita nak bermalam dekat situ pula, malam kita kena cari juga tempat-tempat yang sesuai dengan budak-budak. Contoh ada tempat mainan diorang. Tak adalah kita pergi duduk satu tempat tu, duduk satu bilik tak ke mana. Memang kita dah sampai ke tempat tu, tapi kita tak dapat full kita panggil pengalaman penuh yang kita ada dekat situ. Kita tak enjoy betul-betul kat situ dari segi makannya, tempat mainnya dan benda-benda yang berkaitan yang sonok dekat situ lah. Contoh kalau kita pergi genting, pergi Cameron, takkan kita nak pakai singlet, tak kena lah lagi. Masalah lah. Dan nak pergi contoh Pulau Redang, Pulau Tioman, takkan kita nak pergi musim musim hujan, musim tergujuh. Jadi benda-benda tu tak sesuai. Sebab tu kita kena buat research yang baik lah, insyaAllah. Selain daripada tu, apa yang saya boleh tambah juga, kita dah plan mana tempat kita nak pergi. Kita dah buat research. Apa lagi yang kita boleh buat? Kita kena buat rancang bajet kewangan. Yang ni yang saya dah sebut dah juga tadi sikit. Rancang bajet, dalam masa yang sama buat itinerary. Sebab macam kalau kita tak ada research, kita tak ada plan, kita tak ada itinerary dan bajet ni, nanti kita akan pergi, perjalanan tu jadi tak seronok. Betul. Macam saya kata dekat awal tadi. Betul. Kita nak pergi contoh perjalanan style backpackers, kalau bujang ni kita plan dengan cara tu. Even backpackers pun dia akan ada program-program. Contoh kan nak pergi berapa hari yang sesuai, 3 hari, 5 hari. Dan daripada itinerary yang kita buat, daripada situlah kita boleh rancang bajet kita punya kewangan. Kalau tidak nanti orang kata apa, jadi tak seronok. Pakai tengok nak pergi masuk ke sini tak cukup duit, tak best, tak boleh makan dan sebagainya. Kos kita ganggu kita punya mental. Yalah, bila duit tak ada ni mental akan terganggu juga. Betul. Tambah-tambah seronok tu akan jadi masalah. Betul. Tambah-tambah lah ni kan, ada setengah-setengah tempat yang pakai QR code. Betul. Ada setengah tempat pakai cash. Kadang-kadang kita pick up semua tempat pakai QR code, kita cash pun tak bawa. Jadi problem lah. Kalau duduk jalan dekat Malaysia ni okey lagi. Kalau kata pergi negara jiran, Singapura ke Bangkok kan, tak ada duit currency dia, lagi kita pening. Akan jadi masalah. Okay, next saya nak tambah sikit lagi sebelum kita habis dulu untuk sesi pertama ni. Mungkin kita sebelum kita pergi ke satu tempat tu, kalau boleh kita nak rasa full ni keseronokan yang ada ni, kita travel dengan kawan-kawan kita, gengs kepala. Macam contoh saya personal, memang saya suka berjalan lebih dengan sepupu-sepupu lah. Sepupu-sepupu saya. Yang tu memang pergi mana pun selalunya mostly dengan dia orang. Jadi pergi sebab kurang dari segi kawan tu, saya mungkin agak kurang berkawan. Saya lebih selesa berkawan dengan yang terdekat saja. Tu mungkin di antara yang kita boleh cari kawan-kawan yang baik lah. Macam saya, sepupu-sepupu alhamdulillah sering mengingatkan tentang sambil kita bercuti ni kita kena ingat ibadah, jangan lupa solat dan sebagainya tu. Sebab tu kita kena cari kawan-kawan yang baik untuk kita travel lah. Terima kasih juga. Ada contoh Ikrami banyak. Ikrami banyak ingatkan saya tentang ketika berjalan ni, doa dah baca ke belum, solat jangan lupa singgah dan sebagainya. Itu di antara yang boleh bagi sokongan kita. Dan satunya yang
yang agak penting juga dalam travel ni, kalau ada kawan-kawan ataupun kenalan-kenalan yang kita pergi untuk travel bersama ni, kita boleh kenal dia dengan lebih mendalam. Macam ada satu hadis kan, yang Betul, kita kena lebih pada 3 hari kita akan kenal seseorang tu dengan lebih. Kebanyakan lebih bila jauh. kita nak kenal seseorang tu, kita kena bermusafir kan, kita bermusafir dengan dia. Itu di antaranya lah yang akan membantu. Kemudian kalau contoh terjadi apa-apa dari segi kesihatan ke, dari segi duit ke, contoh boleh pinjam sah. Betul. Di antaranya lah. Tapi kesihatan ni di antara yang penting. Mungkin nanti kalau kita seorang-seorang dekat sana, kalau kita tak kenal orang yang baik dekat sana, mungkin dia orang akan ambil kesempatan. Dari segi contoh kita bayar sekian-sekian, dia markup pula, dia charge pula extra dekat situ, sedangkan kita bayar sikit saja. Itu di antaranya dari segi keselamatan lah. Tu. Jadi kalau boleh, bila nak travel tu, buatlah perancangan sebaiknya dari segala aspek. Dari segi dengan siapa nak pergi, tempat mana nak pergi, berapa hari nak pergi, dan apa bajet yang perlu kita bawa untuk kita nak pergi travel. Dan satu lagi tambah last tadi, kenalan lah, kalau kita boleh bawa kawan-kawan dengan geng kepala kita. Betul. Geng-geng kepala kita, kawan-kawan kita. Itu yang terbaik lah. Sebab kadang-kadang dia sebenarnya bila nak bawa kawan ni, ada setengah orang yang mungkin ada sebagian jenis suka solo travel. Betul. Ada. Tapi ada setengah orang yang dia suka travel dengan kawan-kawan. Betul. Tapi dalam konteks nak travel dengan kawan-kawan ni pun kita kena plan. Kalau 2 orang senang nak buat keputusan. 3 orang senang lagi nak buat keputusan. Tapi kadang-kadang ada setengah yang bila kita jalan berkumpulan 4 ataupun 5 orang ataupun lebih ramai, yang tu lebih susah nak buat keputusan. Sebab mungkin ada 3 orang nak pergi ke sini, 2 orang nak pergi ke sini kan. Jadi benda tu mengganggu. Sebab itulah kalau nak jalan ramai-ramai ni, apa tips dia? Lantik ketua yang boleh bantu untuk buat keputusan. Macam contoh kalau macam kami sendiri berjalan, dialah ketua. Dia banyak buat keputusan, saya ikut je. Okey, itu di antaranya lah. Tu antara tips yang boleh kita share untuk newbies kalau nak pergi travel. Cuma poin yang kedua yang saya nak share dekat sini, bila kita dah ada perancangan yang cantik, bila kita dah plan dah bila nak pergi dan sebagainya, semua. waktu ni lah baru kita akan start macam mana kita nak, orang kata apa, macam mana kita nak kumpul duit, kewangan dengan cukup supaya kita dapat capai apa yang kita nak. Macam tadi Salam beritahu, kita ada travel nak pergi makan, ada orang travel memang nak suka tengok keindahan, ada orang suka travel ni macam-macam aspek. Cuma bila kewangan yang cantik, macam Salam kata tadi, dia tak boleh nak, orang apa, nak backpack tu, takut nanti takut nanti problem. Yalah, kalau tak biasa problem. Jadi sekarang ni kita nak share macam mana tip, apa cara nak kumpul duit ni, supaya kita dapat kita punya, orang kata apa, kita dapat kita full utilize lah kita full punya utilize. holiday tu ataupun kita punya trip cutian. Pertamanya mungkin saya boleh share sikit lah permulaan dari segi perancangan bajet dan persediaan lebih awal. Contoh, kita dah ada satu tarikh yang mana kita nak pergi pada bulan sekian-sekian. Contoh pada bulan sekarang ni bulan Oktober, mungkin bulan Disember contoh, kita nak pergi sekian-sekian tempat. Tengok, yang pertamanya kita kena tengok pada kita punya ukur baju badan sendirilah. Itu betul. Yang paling penting, ukur baju badan sendiri. Istilah dia. Dari segi perancangan kewangan kita sendiri, sebab kita lebih tahu kita punya kewangan kita di tahap mana. Mungkin ada orang yang dia boleh kumpul duit dalam masa untuk, contohnya kita letak satu amount dalam 10,000, dia boleh kumpul dalam masa 1 bulan saja. Ada yang kena kumpul berbulan-bulan lamanya, 2-3 bulan dan sebagainya. Kalau boleh kita letak perancangan tu dengan baik. Contoh, hotel berapa malam kita nak duduk, dari segi kos minyak perjalanan kita nak pergi tu, sebab kita kena keluarkan itinerary dulu, kemudian baru kita kena letakkan, kita baru boleh buat untuk kita punya bajet perancangan. Sebab tu itinerary tu penting. Sangat penting. Contoh, kita dah buat dalam travel agency sendiri pun, kita tengok kita nak buat kiraan tu 40 orang, dia ada dia punya kiraan sendiri. Betul. 30 orang kiraan dia sendiri. Tapi lebih ramai tu dia akan lebih rendah kos, disebabkan kita boleh kongsikan perbelanjaan. Contohnya kita nak pergi kenderaan tu, kita boleh kongsikan dari segi kos minyaknya,
kos tol contohnya kalau dalam negara lah, kos tol, kemudian kos ketika perjalanan, makannya, minum dan sebagainya. Tambah kalau kita pergi dengan family kan, ada anak-anak kecil dan sebagainya, dia ada banyak lagi kos-kos. Lalu kat kedai mainan jadi dia ada kos tambahan. Ada kos tambahan. Bajet tu akan berbeza. Bajet yang asal mungkin tidak boleh digunakan. Yang tu ada cabaran lah. Cabaran bagi yang berfamily. Kemudian mungkin boleh tambah lagi. Dan sebenarnya dari segi bila sebut kata bajet ni, okey, bajet ni sebenarnya kalau kita detailkan lagi dalam, dia sebenarnya lagi bagus. Betul tak? Betul. Sebab kadang-kadang mungkin kita kata minyak, biasanya orang tak kira tol, dia kira minyak RM100. Betul. Tapi dia terlupa tol kadang-kadang RM50 dekat situ saja RM150. Betul. Dan kadang-kadang bila kita nak makan pun, kita biasa ambil makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Contohlah kebiasaannya. Tapi sebenarnya kita terlupa. Ada bajet makan yang kecil-kecil tu kita tak masuk. Contoh tiba-tiba lalu tepi tu ada apa, cucuk-cucuk, ada buah-buahan. Jadi sebab tu kita boleh katakan kalau lagi kita detail, benda tu lagi bagus untuk kita punya bajet. Cuma itu sekadar mungkin itu kita letak sebagai perancangan lah. Betul. Kita kena ada juga dipanggil contingency plan ataupun emergency fund, yang mana mungkin kita kena tambah. Saya selalu letak mungkin 10 ke 20% daripada total bajet. Contohnya bajet kita perjalanan kali ini akan ambil bajet RM3,000. Mungkin kena tambah lagi RM500-600 untuk emergency fund. Kalau kita tak gunakan emergency fund tu, mungkin kita boleh buat simpanan untuk future trip lah. Betul. Tapi buat POR tu, sebagai POR tu kita kena ada juga dalam kita punya perancangan. Macam kita punya perbelanjaan bulanan lah. Kita punya POR sekian-sekian, kita punya belanjaan bulanan. Tapi dia akan ada juga emergency. Betul. Setiap bulan. Setiap bulan lah. Okay. Selain daripada tu, apa yang bila kita nak buat perancangan bajet, bila kita dah ada bajet, macam mana tips yang boleh saya share juga, macam mana kita nak pastikan benda tu dapat? Yalah, kadang-kadang kita dah ada buat bajet, betul, kita dah ada perancangan, semua komplit, tapi tak dapat-dapat. Sebab apa? Sebab dia ada orang yang dia jenis, senang saya ceritalah, saya bagi contoh dua jenis orang. Ada setengah orang yang dia jenis dia nak berjalan, dia buat something, boom. Contohlah boom ni maksudnya bonus tahunan. Ataupun kalau dia buat sale ada commission bulanan. Boom, kemudian baru dia berjalan. Itu satu pattern orang. Tapi kebanyakan orang yang, bukan semua orang buat sale, bukan semua orang yang ada boom-boom tu. Betul. Jadi apa yang saya boleh katakan, kategori yang kedua ni, kita mungkin pergi pada konsep menabung. Senang ceritalah. Contoh macam saya sendiri. Saya suka travel. Yang memang setiap tahun nak pergi travel. Kadang-kadang setahun bukan sekali. Jadi syarat wajib lah. Jadi acara wajib dah. Kena keluar ya. Betul, dia kena keluar. Jadi bila nak keluar ni, kita kena buat tabungan. Senang cerita, saya sendiri pun memang ada tabungan. Contoh, kita buat tabungan, saya bagi contoh lah. Dah saya biasa travel, saya buat tabungan Turki. Okey, Turki 2024 contoh. Kemudian nak pergi mana ni? Macam kita pergi Bangkok. Bangkok Julai 2023. Contoh macam tu. Jadi dengan ada tabungan, kita punya disiplin, kita bila ada tabungan kena disiplin lah. Kita akan lebih disiplin untuk menyimpan. Kita nak menyimpan, kita boleh siap lah. Bila dah ada bajet tadi, contoh nak jalan berapa ribu sekian, 5,000, 10,000. Jadi kita dah buat bajet. Sebulan banyak mana aku nak simpan, daripada mana aku nak ambil. Dan bila kita dah, setiap dari kita ni kita ada gaji. Betul. Kita ada salary. Jadi bila kita nak menyimpan tu, kita kena disiplin lah, jagalah. Kalau mungkin kita kata kita setiap minggu ni 2 kali Starbucks. Contoh. Lepas tu kita setiap bulan setiap bulan shopping yang akan habis ribu-ribu, contohlah kan. Jadi bila kita dah ada perancangan, kita dah ada bajet, dekat situlah kita nak kena disiplin. Okey, sebulan 200 aku kena simpan sekurang-kurangnya. Kalau nak luxury, sebulan 1,000 kena simpan. Based on apa yang kita rancang. Itulah yang maksud kan, kita kena plan, kurangkan perbelanjaan harian ataupun mingguan ataupun bulanan supaya kita dapat capai apa perancangan yang kita buat untuk kita nak travel. Itulah penting. Itu penting dari segi apa yang saya boleh share lah, dari segi tips untuk nak share tip untuk nak melancong. Mungkin boleh tambah. Cumanya itu yang kita cerita yang kebiasaan lah. Tapi ada juga di kalangan-kalangan yang kita kenal pun ada
Yang tak perlu menyimpan pun dia boleh pergi saja. Okey, itu sekadar tambahan gurauan. Itu contoh. Kemudian contoh tadi macam jadi Haji Krami ada banyak letakkan bajetnya, itinerary dan sebagainya yang kita ulang-ulang daripada tadi. Tetapi dekat sana ada juga cara ataupun tips untuk kita bercuti dengan bajet yang ada, tetapi kita boleh jimatkan kita punya kos. Iaitu kita boleh cari tawaran-tawaran berbaloi. Tawaran-tawaran banyak sekarang ni. Sempena cuti sekolah dia buat sekian. Bahkan kalau macam contoh syarikat penerbangan sendiri pun dia ada harga. Contohnya pada harga sekian, pada tarikh sekian-sekian, harga ni mana letak 50% off. Yang ni mungkin more pada orang yang nak cari package. Lebih pada cari package. Dia berbeza dengan kalau kata nak pergi DIY ni rasanya dia jenis nak redah je. Apa dia boleh jenis yang nak ada redah kan. je. Tapi yang tu pun kena buat tabungan, yang tu kena buat bajet. Tapi kalau yang nak pergi package, betul. Tapi nak pergi package dia kena mungkin cari tawaran-tawaran ni. Tapi even backpacker sekalipun, betul, dia mesti kena ada plan lah. Contoh nak beli tiket, plan, nak tiket flight kena nak pergi mungkin kalau dia buat perancangan daripada awal tu pun, sambil-sambil kalau dia duduk rajin-rajin dekat rumah tu, dia boleh research sikit tentang apa tempat yang dia nak pergi dan sebagainya. Walaupun DIY, tetapi dia boleh jimatkan kos. Contoh tiba-tiba dapat email mengatakan kita akan ada potongan pada tarikh sekian-sekian dan sebagainya. Yang tu dia boleh rancang sendirilah. Kemudian saya nak tambah sikit lagi, sebelum apa-apa pun ni masuk Islami sikit lah. Kita kena banyakkan berdoa lah sebelum kita pergi. Itu contohnya yang doa yang kita boleh implement dalam kehidupan kita, yang sering sekarang ni saya cuba implement kepada family, iaitu doa safar, doa ketika perjalanan. Masuk je kenderaan, mulakan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lepas tu sambung sikit doa yang mungkin dah ramai orang dah. Sekarang ni dah ada media sosial banyak share dan sebagainya. Cuma benda ni mungkin kalau boleh kita implement dalam kehidupan kita, doa yang sangat cantik daripada Rasulullah. Ada disebut dalam hadis, iaitu Allahumma ja'alna fi safarina hadza al-birru wat taqwa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza wa tu'anna ba'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalib fil mal wal ahl. Doa yang kita baca ni dia akan, kalau kita tengok dia punya maksud tu, dia dah cover secara keseluruhan dah. Kita bertawakal kepada Allah tentang apa yang kita tinggalkan, kemudian dalam perjalanan kita, kemudian kita balik itu kita nak tengok benda itu dalam keadaan yang masih sama, yang baik. Dari segi harta kita, ahli keluarga kita dan perjalanan kita. Jadi itu kot sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Yalah, sebab itulah bila kita nak travel, tips kita bagi, perancangan, plan kita share. Tapi kena ingat apa tujuan asal kita nak travel. Memang nak, orang kata apa, kadang-kadang kita stres, nak healing ke, kita nak mencari ketenangan ke, apa saja pun, sebaiknya pastikan perjalanan tu adalah perjalanan kerana Allah SWT. Yalah, perjalanan yang baik. Perjalanan kerana Allah maksudnya kita buat satu, yalah, perjalanan baik maksudnya dalam perjalanan tu kita membaca doa, tak tinggal solat, kita jaga adab-adab, kita jaga akhlak dan sebagainya. Barulah perjalanan tu dapat perjalanan yang dipenuhi dengan keberkatan dan kebaikan. Jadi saya rasa setakat ni podcast untuk sesi kali ni. Pastikan terus bersama kami, insya-Allah banyak lagi kupasan-kupasan yang akan kami bawakan. Kita akan kami nak tunjuk apa lokasi yang terbaik untuk kita pergi dan kenapa kita perlu pilih lokasi-lokasi yang tu untuk kita ziarah ataupun untuk kita lawati. Jadi teruskan bersama kami dalam podcast Jelajah Sirah.